Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahil qail, sabbih ismi rabbikal a'la, alladhi khalaqa fasawwa, walladhi qaddara fahada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin muslimin muslimat yang dikasihi Allah sekalian, saya berpesan kepada diri saya sendiri dan para jamaah sekalian agar terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya, agar kita menjadi hamba Allah yang diridai di dunia dan di akhirat. Khutbah Idul Fitri pada kali ini bertajuk Ramadan diingati, Idul Fitri disyukuri. Hadirin muslimin muslimat yang dikasihi Allah sekalian, alhamdulillah, hari ini kita dapat bersama-sama meraihkan Hari Raya Idul Fitri. Syukur pada Allah kerana kita telah berjaya melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan sempurna. Maka hari ini umat Islam diperintahkan untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda syukur atas kemenangan kerana berjaya melawan hawa nafsu, menahan lapar dan dahaga serta mengawal lidah dan mata dari dosa. Bila Syawal tiba, maka kita diperintahkan untuk bertakbir sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, yang bermaksud, dan juga supaya kamu cukupkan bilangan puasa sebulan Ramadan, dan supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat petunjuknya, dan supaya kamu bersyukur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini kita bergembira dan bersyukur kerana Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan pelbagai nikmat yang tidak terhingga. Di antara nikmat yang wajib kita pelihara terutama di hari raya ini ialah nikmat persaudaraan. Oleh demikian, marilah kita ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan ibadah kita sepanjang Ramadan. Apabila kita berjumpa sanak saudara, rakan dan taulan, peliharalah persaudaraan kerana dengan persaudaraan erat, maka ukhuwah umat Islam akan terus erat dan kukuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di hari yang mulia ini, walaupun kita bergembira menyambut hari raya bersama keluarga, setelah 2 tahun kita tidak dapat berhari raya akibat perintah kawalan pergerakan, maka umat Islam diingatkan agar sentiasa mengucapkan kalimah takbir, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang tidak terhingga. Nikmat berada dalam negara yang aman damai dan mudah untuk beribadah walau di mana saja kita berada.
Nikmat dapat bergerak ke sana sini adalah satu rahmat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Namun janganlah lupa dan lalai untuk terus melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan mematuhi peraturan negara. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat 7. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhan kamu memberitahu, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur nescaya aku akan tambahi nikmatku kepada kamu, dan demi sesungguhnya jika kamu kufur ingkar sesungguhnya azabku amatlah keras. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Muslimin muslimat yang berbahagia, apa yang penting bagi umat Islam hari ini ialah dengan sentiasa melakukan muhasabah diri terhadap amalan ibadah puasa Ramadan yang lalu. Jadikanlah puasa Ramadan kali ini sebagai titik tolak untuk berubah memperbaiki diri menjadi lebih baik. Ramadan yang datang dan pergi saban tahun menjadi madrasah untuk mendidik umat Islam lebih bertakwa dan berkualiti. Kita tidak boleh merasa selesa dan berbangga dengan segala amalan dalam bulan Ramadan, lalu menjadikannya sebagai orang yang riak dan memandang rendah kepada orang lain. Sebaliknya, jadikanlah ganjaran Ramadan sebagai motivasi bagi setiap anggota badan seperti lidah, tangan, kaki, hati dan sebagainya digunakan hanya untuk menggerakkan, hanya untuk mengerjakan perintah yang Allah radai, bukan yang dimurkai. Lidah bukan untuk mengutuk, mengumpat dan memfitnah. Gunakanlah lidah untuk kata-kata yang baik dan berfaedah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sebulan kita telah ditarbiyah oleh Allah melalui bulan Ramadan. Bagaimanapun ada dalam kalangan umat Islam yang mula alfa dan lupa apabila datang kemeriahan Syawal. Janganlah pula solat fardu ditinggalkan, solat sunat diabaikan dan dan sedekah dilupakan. Masjid dan surau mula lengan walaupun tiada lagi sekatan pergerakan. Kalau Ramadan umat Islam berpusu-pusu mengejar menuju ke rumah Allah untuk melaksanakan solat fardu dan solat sunat. Namun kini bila Syawal menjelma, banyak masjid dan surau dilihat mula sepi dan kekurangan jamaah yang berkunjung. Mudah-mudahan kita masih istiqamah tanpa lesu dan jemu untuk berjihad memakmurkan dan menghidupkan rumah Allah ini. Tambah pula masjid dan surau telah dibuka seperti biasa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kedatangan Aidul Fitri yang sangat dinantikan ini pastinya disambut dengan penuh ceria, hormat menghormati, ziarah menziarahi, dan bermaaf dan bermaafan. Namun janganlah pula di bulan kemuliaan ini dicemari dengan dosa dan noda. Jangan kerana berbeza fahaman politik menjadi penyebab runtuh dan binasa budi pekerti mulia. Janganlah kita berburuk sangka menabur fitnah yang membawa ummah menjadi punah, dan hindarilah caci memaki sesama sendiri kerana kelak kita juga yang rugi. Jauhilah perangkap mainan nafsu, bisikan iblis dan hasutan syaitan yang mahukan permusuhan dan pergaduhan yang membawa kehancuran bangsa dan negara. Marilah kita mengambil iktibar atas kemurahan, marilah kita mengambil iktibar atas kemurkaan Allah yang telah membinasakan kaum-kaum terdahulu disebabkan keruntuhan akhlak dan keburukan perangai mereka. Dengan banjir besar kaum Nabi Nuh dibinasakan, dengan ribut pasir kaum Nabi Hud dimusnahkan, dengan hujan batu kaum Nabi Lut dihancurkan, dan dengan cuaca yang amat panas kaum Nabi Syuaib dilenyapkan, serta dengan empangan pecah kaum Sabak ditenggelamkan. Marilah kita hidup bermasyarakat dengan penuh muafakat dan saling menghormati supaya hidup sihat dan selamat. Jagalah keluarga kita dengan penuh rasa tanggungjawab dan kasih sayang, di samping memperoleh harta yang halal lagi barakah agar kekal bahagia di dunia dan di akhirat.
Semoga dengan Ramadan yang baru berlalu akan terus kita ingati, dan Aidul Fitri yang kita rayakan hari ini akan terus kita syukuri. Jadilah hamba Allah yang beramal dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan beramal kerana bulan atau ganjaran, tetapi kerana ia adalah suruhan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, bagi mengakhiri khutbah Aidul Fitri ini, marilah kita menghayati dan mengambil pengajarannya untuk dijadikan pedoman dalam hidup kita. Antaranya, yang pertama, umat Islam adalah yakin bahawa mensyukuri Aidul Fitri dengan membesarkan Allah Subhanahu wa taala adalah suatu suruhan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, umat Islam adalah terus istiqamah dan bersungguh-sungguh untuk memperbaiki diri dengan melakukan amalan yang dituntut kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, umat Islam adalah berakhlak mulia bagi mengelak musibah dan bencana yang bakal menimpa gara-gara tingkah laku dan perangai buruk diri sendiri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir. Surah Asy-Syura ayat 30, yang bermaksud, dan apa jua yang menimpa kamu dari suatu kesusahan atau bala bencana, maka ia adalah disebabkan apa yang kamu lakukan dari perbuatan-perbuatan yang salah dan berdosa. Dan dalam pada itu Allah memaafkan sebahagian besar dari dosa-dosa kamu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hari ini kita disunatkan untuk bergembira dan bersukaria dengan memakai pakaian yang indah dan serba baru. Tetapi janganlah pula kita lupa akan nasib yang telah dan sedang menimpa sebahagian umat Islam di negara kita dan negara lain yang menghadapi pelbagai ujian seperti COVID-19, penyakit kritikal, menghadapi peperangan, menjadi pelarian, bencana alam, kemiskinan, kebuluran dan tekanan hidup.
Atas nama persaudaraan Islam, marilah kita hulurkan bantuan, derma, doa, khidmat, nasihat dan sebagainya yang termampu sebagai rasa simpati dalam meringankan beban yang sedang mereka rasai dan deritai. Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانغور سلطان شريف الدين الشاه الحاج ابن المرحوم سلطان صالح الدين عبد العزيز الشاه الحاج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد السلانغور تنكو عامر الشاه ابن السلطان شريف الدين ابن الشاه الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرامك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أطل عمرهما مصلحين للمعظف والرعي والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. اللهم يا دافع البلاء ارفع عنا هذا الوباء والبلاء والمرض والشدائد والمحن بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال من العيد والفائزين وكل عام وأنتم بخير. صلى الله